Okay, dalam video ni kita akan discuss modul kita kaitan chapter heat lah. Chapter heat. So, kita tengok yang mana kita perlu discuss dan sebagainya. So, untuk chapter heat 4.1, 4.2 ni, okay, ni semua definition, ini semua kamu boleh dapat daripada buku, tak ada masalah kalau kamu ada masalah, boleh tanya dekat Telegram dan sebagainya. Okay, ni tak ada masalah. Semua definition ni. Okay, ni semua definition. Okay, kita tengok pada 4.10. Okay, diagram shows a man sits near a campfire in an igloo to warm up his body. Okay, so ada orang duduk dekat unggun api tu. So, tick the correct answer when the thermal equilibrium is achieved. So, dalam soalan ni dia nak tengok kamu faham ataupun tidak hal berkaitan dengan thermal equilibrium. So, apa yang berlaku semasa keadaan tu mencapai thermal equilibrium ataupun keseimbangan terma. So, apa dia punya condition? So, first statement, dia kata net heat flow is from the air inside the igloo to man's body. Statement yang kedua, no net heat flow between the air inside igloo and man's body. So, dekat sini keyword dia, yang penting kamu kena faham heat flow, kena pandai, okay, kena tahu bezakan antara heat flow dengan net heat flow. Net heat flow. Okay, so dua benda yang berbeza. Okay, dua benda yang berbeza heat flow dengan net heat flow. Okay, bila sesuatu keadaan tu mencapai thermal equilibrium, apa yang berlaku? Contoh kalau kita ada dua objek lah. Dua objek kan, objek A dengan objek B. Okay, objek A dengan objek B. Okay, contohnya asalnya suhu dia jauh beza lah. Okay, jauh beza. So, A berapa? Katakan lebih panas lah. 70 degree Celsius. B pula jauh lebih sejuk, which is 20 degree Celsius. Okay, so masa ni, most of the heat flow will flow from A to B. So, banyak yang mengalir daripada A ke B. Banyaklah. Banyak pergi kepada B. Okay. Heat still flow from B to A, tapi with very small amount. Okay, sangat sedikit. Sebab apa? Sebab dia punya suhu ni jauh berbeza. So, benda ni akan berlaku, proses ni akan berlaku, dia akan share dia punya heat ni. Heat will flow from A to B sampailah dia capai satu keadaan yang mana kita panggil thermal equilibrium. Okay, thermal equilibrium maksudnya dia dah sampai satu suhu yang sama. So, kalau ni 70 mungkin. Okay, dalam thermal equilibrium ni kena ingat yang panas dia akan jadi lebih sejuk. Yang sejuk dia akan jadi lebih panas. Maksudnya suhu akhir must be between di antara 70 dengan 20. Okay. Tak boleh sama lah. Lebih kecil dan lebih besar. Okay. So, antara 20 dengan 70 mungkin kita boleh letak lah apa-apa. Maybe 50 degree Celsius. Sebab dekat sini tak ada pengiraan. So, 50 degree Celsius. So, masa ni, okay, bila dia dah capai thermal equilibrium, apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku? There is still heat flow. Okay, masih lagi ada heat flow between A to B, B to A. Maksudnya haba ni masih mengalir daripada A ke B. Dan ada juga haba yang mengalir daripada B ke A. Okay, tapi kalau kita tengok pada anak panah tu, okay, pada amount heat tu, okay, A ke B, maybe heat flow tu dalam 20 joule. And B to A is 20 joule. Okay. So, ini keadaan yang mana kita sebut dia sebagai net heat flow. Net heat flow sama dengan kosong. Okay, maksudnya haba yang keluar daripada A, contohnya kalau kita tengok dekat A kan, haba yang keluar daripada A dan jumlah haba yang masuk ke dalam A tu, dia macam tak ada perubahan. Okey, tak ada perubahan. Yang keluar 20 joule, yang masuk 20 joule. So, tak ada perubahan pada A. Sama juga dengan B kan, kalau kita tengok pada B. Yang masuk dekat B 20 joule, yang keluar dekat B
daripada B 20 joule. So tak ada perubahan pada B. So ini keadaan yang mana kita panggil dia sebagai net heat flow. Okey. Net heat flow sama dengan kosong. Okey. Untuk bahagian atas ni, macam mana pula keadaan net heat flow dia? Okey. So kita boleh nampak daripada A, contoh kita refer pada A kan. From A to B banyak yang keluar. Okay, banyak yang mengalir flow. Kemudian daripada B ke A dia sikit je, small amount. Okay. So dalam ni kita boleh cakap net heat flow from A to B is larger compared to the net heat flow from B to A. Ataupun kalau kita nak conclude keseluruhan, okay, net heat flow is from A to B. Maksudnya kebanyakannya energi flow from A to B. Okay. So tu penting. Kita nak kena bezakan antara heat flow and net heat flow. Okay. So dalam ni heat flow ada. Dalam ni heat flow pun ada. Net heat flow dalam ni ada nilai dia. Okay. Dia macam kita campur vektor lah kan. Kamu belajar MAT ada vektor kan. So kalau dekat sana lagi besar, sini lagi kecil, bila kita tambahkan, kita akan dapat satu nilai lah kan. Contohnya 20 joule. Yang ini 10 joule kan. Ataupun 5 joule. So net heat flow dia, ya 20 tolak 5. Sebab apa tolak 5? Sebab arah yang berbeza. 20 tolak 5. So dapat 15 kan. 15 joule. Maksudnya net heat flow adalah 15 joule from A to B. Okay, itu net heat flow. So dalam ni net heat flow ada nilai dia, okay, dan very significant. Tapi untuk equilibrium, thermal equilibrium, net heat flow dah tak ada, okay, which is equals to 0. Okay, kalau macam kamu buat vektor 20 joule tambah 20 joule, okay, sebab dia opposite direction, so 20 tambah opposite direction, arah yang berbeza, kamu akan dapat kosong. Okay, so net heat flow sama dengan kosong. So yang mana jawapan dia? Net heat flow is from air. Okay, so ni salah lah. No net heat flow. Okay, no net heat flow. Tak ada. Sama dengan kosong lah. No net heat flow between air inside the igloo and the man's body. So inilah jawapan kita untuk soalan 4.10. Okay, so kena faham apa yang berlaku semasa thermal equilibrium. Macam mana keadaan semasa thermal equilibrium. Okay.